Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Sejahtera buat mereka yang mengikut petunjuk hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mempunyai ilmu pengetahuan kecuali atas apa yang telah Engkau kurniakan. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Menteri Kementerian Hal Ehwal Agama, Yang Mulia Pengiran-pengiran, Datuk-datuk Asatizah, pegawai-pegawai, para jemaah hadirin yang dimuliakan. Segala puji dan syukur kita lantunkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang dengan redanya Allah berkenankan untuk kita sama-sama bermunajat, meminta pertolongan, meminta keselamatan darinya. Dengan taufik hidayahnya, digerakkannya jiwa kita untuk mahu meminta kepadanya. Selawat dan salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengenal Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Adil lagi bijaksana, Tuhan yang mengarahkan baginda untuk berhijrah, meninggalkan bumi Mekah ke Yathrib, sebuah tempat yang kini dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Dengan perintah itu, Islam memulakan kerajaannya, yang hasilnya dapat kita lihat sampai kini. Meluasnya kefahaman yang benar ini sehingga ke pelosok ranjau dunia. Ayyuhal a'izza, tidaklah tazkirah yang akan disampaikan pada malam ini merupakan sesuatu yang baharu. Bahkan ia hanya pengulangan peringatan semula akan pengetahuan yang sudah sekian lama kita teliti dan pelajari. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan akidah umat manusia. Peristiwa hijrah telah mengajar kita banyak perkara. Antaranya yang pertama, kesabaran. Perkara ini jelas apabila baginda dan para sahabat telah menghadapi pelbagai mihnah, ujian dan tribulasi sepanjang berada di Mekah. Ujian demi ujian diterima. Dakwah tetap terus berjalan sesuai dengan perintah Allah. Baginda dan para sahabat hadapi dengan penuh kesabaran. Walau dengan banyaknya usaha musyrikin ingin menggagalkan dakwah baginda tetap terus bersabar dan terus beramal. Akhirnya, tiba jua bantuan dari Allah, bantuan yang selama ini dinanti, iaitu perintah hijrah. Hal yang demikian membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa banyak nikmat yang disembunyikan untuk mereka daripada segala nikmat yang menyenangkan hati sebagai ganjaran bagi apa yang mereka telah kerjakan. Pengajaran kedua, perancangan. Ayuhal a'izza, setelah baginda menerima perintah hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut yang setia menyusun atur langkah agar perintah Allah ini berjalan dengan lancar. Melalui peristiwa ini, baginda mengajarkan kepada kita bahawa perancangan dan strategi adalah amat penting bagi mendapatkan kejayaan dalam sesebuah usaha. Sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah berbunyi, Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu binizam. Yang bermaksud, kebenaran yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Pengajaran yang ketiga, tawakal, iaitu berserah. Setelah bersabar dan berusaha, bagi hijrah mengajarkan kita erti berserah. Lihatlah bagaimana sejarah hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun atur dengan rapi. Namun ada saja ujian yang mengganggu penghijrahan baginda. Walaupun baginda telah menentukan untuk mengambil laluan yang tidak pernah dilalui oleh musafirin, jalan yang lebih jauh untuk sampai ke Yathrib. Akan tetapi ketentuan Allah telah mendahului. Baginda dikejar jua oleh musuh. Ini mengajarkan kita bahawa seandainya terjadi perkara di luar dari perancangan, setelah ikhtiar dan doa, kita harus percaya bahawa Allah Maha tahu. Dan siapakah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita selain dari Allah?
Maka bertawakallah dan berserahlah dengan ketetapannya sesuai dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lan yusibuna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesuatu pun tidak sekali-kali akan menimpa kami melainkan apa yang Allah telah tetapkan bagi kami. Dialah pelindung kami, dan dengan kepercayaan itu hanya kepada Allah jualah berserahnya orang-orang yang beriman. Tuntasnya, hijrah menegaskan kepada kita bahawa kita merancang, tapi Allah jua merancang. Dan siapakah yang lebih baik perancangannya dari Allah? Peristiwa hijrah juga membuktikan bahawa bumi Allah ini luas. Kejayaan bukan hanya terletak pada satu tempat, satu keadaan, satu masa. Bahkan mungkin ada di tempat lain, keadaan yang lain dan masa yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, nescaya dia akan mendapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Surah An-Nisa ayat 100. Ayuhal a'izza, hijrah Rasulullah juga membuktikan kepada kita bahawa apabila Allah menutup satu pintu, bukan bermakna Allah membenci. Bahkan Allah ingin membukakan pintu yang lebih luas buat kita. Bermakna, apabila Allah menutup satu peluang, bukan bermaksud Allah tidak mahu memberi. Bahkan percayalah, Allah ingin menghalakkan kita kepada pemberiannya yang lebih mulia dari apa yang kita harap dan kita pinta. Kita tahu dalam sejarah telah menceritakan bahawa Allah Maha Malu untuk menolak doa dan permintaan seorang hamba. Apatah lagi dari orang yang beriman kepadanya. Lagi-lagi dari orang yang bertakwa. Semua itu hanya akan dapat kita lihat andai kita mahu bersabar, mahu berfikir, bertakwa, beriman dan percaya kepada kekuasaan dan ketentuannya. Pengajaran buat kita memang tidak akan tahu apa dalam perancangan Allah. Kadang kita lihat suatu masalah itu bagai tiada jalan keluarnya. Hanya kegagalan yang ada di hadapan mata. Tapi percayalah, Allah maha luas ilmunya, maha luas pengetahuannya, maha luas bantuannya. Sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-hambanya yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Surah Al-Baqarah ayat 216 tafsirnya. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sebagai penutup, mari kita tadabbur, renungi dan hayati bersama firman Allah Subhanahu wa taala yang tafsirnya berbunyi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan memudahkan baginya jalan keluar dalam urusannya. Dan dia akan memurniakan rezeki dari arah yang tidak terlintas di fikirannya. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah itu baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Allah telah menetapkan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 2 sehingga 3 ataupun lebih dikenali di negara kita sebagai ayat 1000 dinar. Aqulu qawli hadha. Sampai di sini sahaja perkongsian tazkirah. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan saya memohon keampunan Allah yang maha agung buat diri saya sendiri dan habis kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan pada Allah jualah sebaik-baik jagaan dan petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.